Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهمه آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang bagi Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, EJK Masjid, seluruh para muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita hadir dan juga berkumpul di rumah Allah taala ini. Dan alhamdulillah dapat sama-sama kita mengambil bahagian untuk mengikuti kelas pengajian. Dan mudah-mudahan kita niat ya dengan sebenar-benar niat, dengan sesungguh-sungguh niat supaya ilmu yang sama-sama kita tuntut, kita belajar ini dapat diamalkan ataupun dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita amalkan, ataupun dibuka, ditunjukkan jalan taufik dan hidayahnya untuk kita mengamalkan insya-Allah ya. Dan alhamdulillah pada malam ni kita berpeluang sekali lagi menyambung kembali pengajian kita dengan menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam ni muka surat 69 ya, 69 faslun yang bawah tu ya. Faslun yang bawah. Betul ya? Betul lipatannya situ. Betul. Bab baru, bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ya, bab ke-6. Perenggan atas tu kita dah sentuh pertemuan yang lepas ya. Jadi kita masuk faslun yang bawah tu ya, fasal baru. Bab yang ke-6 pada menyatakan adab-adab bacaan Al-Quran. Bahkan di awal muqaddimah itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, inilah tujuan sebenar kenapa Imam Nawawi mengarang kitab ni. Ya, masuk bab yang ke-6 barulah sampai kepada tujuan sebenar kenapa dikarang kitab ni. Ya, pada menyatakan tentang adab-adab kita sebelum membaca Al-Quranul Karim. Ada adab kita, ya. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan sayugialah dan sepatutnya lah. Ya, sayugianya maksudnya sepatutnya ataupun tak dapat tidak. Ya, tak dapat tidak apabila ia, siapa dia? Seorang guru yang nak baca Quran ataupun seorang anak murid yang nak baca Al-Quran, ataupun di antara kita siapa saja di kalangan umat Nabi Muhammad yang nak baca Quran, maka
bahawa ia membersihkan mulutnya dengan bersugi. Maka perkara pertama yang kita kena buat, bersihkan mulut kita dengan bersugi. Ya, bersugi ni apa? Gosok gigi lah. Ya, ada yang mungkin kita biasa guna berus gigi. Tu ya. Jadi gosok gigi. Tapi kalau nak baca Quran dekat masjid, takkan bawa berus gigi datang masjid. Ya, berus gigi pun dia bawa, halal gel pun dia bawa. Bukan Colgate dia tu, halal gel ya. Halal gel pun dia bawa juga ya. Kat mana gosok gigi? Tu, dekat tempat ambil wuduk kat luar sana ya. Jadi kalau dia rasa itu mudah bagi dia, silakan. Ya. Ataupun memang rencana dia nak baca Quran dekat masjid, maknanya gosok gigi terlebih dahulu dekat rumah. Bila mana nak gosok gigi dekat rumah, nak gosok selepas ambil wuduk ke ataupun sebelum ambil wuduk? Macam mana? Boleh bincang? Boleh bincang Boleh counting lah kan? Nak gosok gigi ni sebelum ambil wuduk ke ataupun selepas ambil wuduk? Sebelum ambil wuduk. Ya, bermakna sebelum nak ambil wuduk tu kita bersugi ataupun gosok gigi terlebih dahulu. Ni cerita orang yang guna berus gigi tuan-tuan ya. Ni cerita ni yang guna berus gigi, bukan guna kayu sugi tu bukan, yang tu nanti dulu. Ya, ini cerita orang yang guna berus gigi dan juga ubat gigi. Ya, tuan-tuan. Jadi waktu bila nak bersugi ataupun gosok gigi sebelum mengambil wuduk. Maka dalam keadaan dia mengambil wuduk, dalam keadaan sudah bersugi ataupun sudah gosok gigi, maka pahalanya lebih banyak daripada dia ambil wuduk tanpa bersugi ataupun tanpa gosok gigi. Tu. Ya, maknanya pahalanya lebih banyak daripada orang yang mengambil wuduk tanpa bersugi ataupun tanpa gosok gigi. Ya, baik. Sebab apa? Sebab pengamalan ini adalah pengamalan yang amat disukai ataupun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Nabi ambil berat bab ni bukan ambil berat biasa-biasa, sungguh-sungguh ambil berat, bukan main-mainnya. Tuan-tuan, ya. Bahkan amalan Nabi yang terakhir sebelum Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah bersugi. Ya. Amalan Nabi terakhir sebelum Nabi bertemu dengan Allah taala ialah bersugi, bukan ambil wuduk, bukan solat, kan? Apa dia bersugi? Kumat kamit Nabi sebut. Nak sebut sesuatu kepada Aisyah, suara dah tak keluar. Ya, Aisyah mendekatkan telinganya pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah faham apa kehendak ataupun keinginan Nabi pada waktu tu. Ya Rasulullah, adakah engkau ingin bersugi? Nabi angguk. Aisyah mengambil kayu sugi, dilembutkan kayu sugi itu dengan mulut dia, kemudian disugikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ibu-ibu ayah, ketika saat kita ni tubuh badan dah tak boleh guna dah. Dah meninggal tuan-tuan. Ya. Orang yang nguruskan jenazah kita pun tuan-tuan, dia akan sugikan kita. Ya. Orang yang nguruskan jenazah kita ni, dia akan sugikan kita. Walaupun mungkin sewaktu dunia kita malas gosok gigi ya. Tapi ketika meninggal tetap akan disugikan. Akan disugikan. Sebab apa? Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ulama bahkan mereka bersugi sebelum tidur. Sebab apa? Malu, takut malam tu mimpi jumpa Nabi SAW dalam keadaan mulut ni tak bersugi. Tu cerita mimpi tuan-tuan. Mimpi jumpa Rasulullah pun takut, malu ni. Kalaulah takdir malam tu jumpa Nabi SAW dalam keadaan tak bersugi ni, malu betul. Maka dibersugilah terlebih dahulu dengan harapan kalau malamnya mimpi jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan bersugi. Bahkan Nabi, kenapa sebelum Nabi wafat Nabi nak bersugi? Sebab nak berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mulut telah dibersihkan. Masya Allah. Ya, itu cerita pasal sugi tu. Ya. Maknanya sebelum ambil wuduk, kalau teringat tuan-tuan, gosok gigilah dulu. Kalau misal kata terlupa, katakanlah terlupa nak gosok gigi, dah ambil wuduk dulu. Dah sampai rambut dah basuh lah. Nak gostan balik ke? Tak payah tuan-tuan, teruskan. Orang muda sebut hari ni move on tuan-tuan, move on. Teruskan je sampai ke kaki, lepas tu gosoklah gigi. Tak payah reverse balik tuan-tuan, tak payah reverse balik. Teruskan. Sebab apa? Terlupanya pasal. Okey, baik. Jadi kalaulah lepas kita bersugi, kemudian kita ambil wuduk, nak solat maghrib, lepas maghrib tu kita nak baca Quran, dah okey dah.
Ya, maknanya sebelum baca Quran tu dah tak perlu gosok gigi lagi. Sebab apa? Dah bersugi ataupun dah gosok gigi sewaktu awal tadi. Waktu bila? Waktu sebelum mengambil wudu. Dah okey dah. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat mulutnya tak dicemari oleh benda-benda yang boleh mendatangkan bau. Ya, sebab tu Nabi SAW, tapi isu ni sensitif tuan-tuan. Bila mana sensitif ni dia sampai terasa dekat hati lah. Terasa dekat hati. Tapi kalau tak terasa, Alhamdulillah. Seronok sangat kalau tak terasa, okey. Tapi kalau tak terasa, dia ambil action, okey juga. Jangan tak terasa, dia buat tak tahu. Ni jangan. Ya, apa dia tuan-tuan? Nabi SAW, kalaulah Nabi tahu lepas ni Nabi nak solat, maka Nabi akan tinggalkan memakan benda-benda yang berbau. Ya, Nabi akan tinggalkan. Berhenti sekejap. Sebab apa ni? Tahu dah lepas ni nak solat, ya. Maka apa teguran yang nak disampaikan ibu-ibu, ayah-ayah, ialah khusus kepada orang yang isap rokok. Tuan-tuan, khusus pada orang yang isap rokok, ya. Kita kalau dah tahu lepas ni kita nak solat, tuan-tuan, maka tinggalkan rokok sekejap. Sekejap je, tuan-tuan, ya. Katakanlah solat, tuan-tuan, solat kita buat preparation lah nak solat. Katakanlah makan masa sejam, katakanlah. Buat persiapan dekat rumah, mandi ke apalah, tuan-tuan, katakanlah, ya. Kemudian dah siap-siap, dah berpakaian, dah ambil wuduk, dah apa semua, bersugi, dah elok dah, tuan-tuan. Ya. On the way nak datang ke masjid, memang dah tahu dah nak pergi ke masjid ni. Tuan-tuan, untuk apa? Melaksanakan solat, tinggalkan rokok sekejap. Ya. Makanan yang boleh mendatangkan bau pun Nabi SAW tinggalkan. Kalau tahu lepas tu nak melaksanakan solat. Kenapa? Ni kita tak sentuh lagi, tuan. Akan datang lepas ni kita akan sentuh. Kenapa? Kenapa perlu gosok gigi, tuan-tuan? Kenapa? Ya. Baik, jadi Nabi nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi tinggalkan daripada memakan benda-benda yang berbau, tinggalkan sekejap. Ya, begitu juga kalau orang tu memang seorang perokok, maka tinggalkan sekejap rokok tu. Sebab apa? Ni nak menghadap Allah Taala. Nak tuan-tuan menggigil macam mana sekalipun dah tak tahan juga, tuan-tuan, tahanlah sekejap, insya-Allah. Ya, insya-Allah sekejap je. Ya, katakanlah solat maghrib, lepas solat sampailah wirid apa semua setengah jam, tuan-tuan. Setengah jam. Pergi sekejap belakang tu. Ya, mengepamlah berapa kepam pun, tuan. Lepas solat dah. Ya, tapi lepas ni nak solat isyak pula, tuan. Gosok gigi baliklah. Ya, gosok ataupun excuse dah sekejap. Tahan sekejap, tuan-tuan. Tahan sampai bila? Lepas isyak tu. Sampai lepas isyak, tuan-tuan. Lepas tu nak rokok lah. Bukan saya suruh tak? Ustaz suruh rokok. Tak. Tuan-tuan, kalau tak suruh pun dia rokok juga. Maksudnya, mai tahan sekejap lepas isyak, tuan-tuan. Lepas isyak. Sebab apa? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakanlah tata tertib ini. Sebab ini pun amat dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ambil berat betul ni, Masya Allah. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang ada orang solat Jumaat, nak pergi solat Jumaat, tuan-tuan, dah tahu nak pergi solat Jumaat, sempat merokok lagi. Tuan-tuan, sampai bila kita nak amalkan macam ni? Soalannya, sampai bila, tuan-tuan? Ya, tapi tuan-tuan muda lagi, umur nampak 40-an lagi kan? Bawah ke tak sampai 40 lagi, tuan. Okey lah kot, ya. Mungkin umur rasa panjang lagi kot, tak apalah, insya-Allah. Ni tuan-tuan, nak cerita yang berumur, tuan-tuan, yang berumur. Yang muda-muda macam ayah-ayah di sini tak apa. Ini yang cerita yang dah berumur, tuan-tuan, ya. Sampai bila kita nak beramal macam tu? Setiap kali dah tahu nak jumpa Allah Ta'ala, merokok. Dah tahu nak jumpa Allah Ta'ala, merokok. Dah tahu nak jumpa Allah Ta'ala, merokok. Sampai bila, tuan-tuan? Ya? Dalam bab baca Quran, baru kita nak masuk ni. Dalam bab baca Quran, sebab apa? Yang nak dibaca ini merupakan kalamullah. Kenapa kena gosok gigi ni? Kenapa? Sebab yang akan kita alunkan mula daripada huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala turunkan 23 tahun kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Hampir 50 orang para sahabat yang dilantik oleh Rasulullah menjadi katibul wahyi, penulis wahyu. Setelah kewafatan Nabi SAW, betapa perit-jeritnya para sahabat nak kumpulkan 30 juzuk ni. Dilaksanakan oleh Zaid bin Thabit. Sebelum tu perbincangan daripada Omar dan juga Abu Bakar. Berkhilaf mereka nak kumpulkan Quran ke tak nak, tuan-tuan. Dengan keadaan Al-Quran yang barulah dapat dikumpulkan 30 juzuk, tuan-tuan. Punya susah ni, Masya Allah. Yang nak komplit kitab Allah Ta'ala ni 23 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 23 tahun. Dan ia merupakan kalam Allah. Bukan kalam kita, tuan-tuan. Kalam Allah.
Ya, nak sampaikan kepada Nabi ni mesti melalui malaikat Jibril ataupun direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tuan-tuan, perantaraan malaikat sampai dekat kita tiba-tiba sebelum baca Quran boleh hisap rokok lagi. Tuan-tuan, betapa Nabi sallallahu akan datang kita akan sentuh tuan. Ada beberapa bab lagi tuan, kita akan sentuh lagi. Ya, isu ni memang sensitif lah tuan-tuan, memang sensitif. Tapi terpaksa sebut jugalah. Terpaksa sebut juga tuan-tuan. Ya, bukan terpaksa sebut, bukan terpaksa, memang kena sebut tuan-tuan. Ya, memang kena sebut. Ya, bayangkan Nabi SAW sebelum nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setakat nak jumpa Allah Taala dah bersugi dah. Ini kan pula nak baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sampai kita ambil berat sangat dengan sekotak rokok yang boleh menjahanamkan kita, merosakkan kita. Semata-mata nak menjahanamkan diri sendiri tu, merosakkan diri. Sanggup kita isap begitu semata-mata, bahkan lepas daripada itu baca Quran pula. Lepas betul baca Quran pula tuan-tuan. Ibu-ibu ayah bayangkanlah tuan-tuan. Ini bukan cerita baca Quran. Ini cerita baca Quran dalam solat. Ni. Yang teguran kita bagi tuan, teguran kita bagi ni, nak baca Quran dalam solat, bukan di luar solat. Akan datang kita akan sentuh. Pada waktu manakah keadaan paling afdal kita mengalunkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, ni cerita untuk orang lelaki tuan-tuan. Ya, orang perempuan, ibu-ibu pun sama juga. Ya. Dalam bab pembacaan Al-Quran yang paling afdal ialah mengalunkan ayat-ayat Allah Taala dalam solat. Itu. Bukan di luar solat. Afdal baca Quran dalam solat. Sebab tu ramai para sahabat, ni kita dah sentuh dah satu masa dulu tuan-tuan. Ramai di kalangan para sahabat gemar mengkhatamkan Al-Quran bukan di luar solat, tapi di dalam solat mereka. Ramai sangat. Sampai kata Imam Nawawi, aku tak mampu nak tulis nama mereka satu persatu dalam kitab aku ni. Ya, nak jadikan kitab Tibyan ni ibu-ibu ayah, puluhan kitab Imam Nawawi kaji, barulah dapat diringkaskan, ditulis kitab Tibyan. Puluhan kitab ni. Dalam keadaan dah puluhan kitab nak karang ni, baru terkarangnya kitab Tibyan ni, nak masukkan nama sahabat-sahabat yang gemar mengkhatamkan Al-Quran dalam solat ni ramai sangat, sampai tak mampu kata Imam Nawawi nak masukkan dalam kitab ni. Masya Allah. Kenapa para sahabat suka baca Quran dalam solat? Sebab pada waktu itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlalu dekat. Tuan-tuan bayangkan, ketika kita berhubung dengan Allah Taala dalam keadaan terlalu dekat, boleh kita cemari mulut kita dengan hisap rokok. Dengan hisap rokok. Masya Allah. Ya, tuan-tuan, sampai bila? Ada soalannya lah. Sampai bila? Ya, usaha tuan-tuan, usaha insya-Allah. Azam insya-Allah. Tuan-tuan, Allah Taala tahu tuan-tuan azam. Allah Taala tahu. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan berusaha, insya-Allah tahu. Merintih pada Allah Ta'ala, merayu pada Allah, ya Allah, rasa nak isap je ya Allah. Ya Allah, semata-mata nak berjumpa dengan kau maghrib ni, aku berhenti isap rokok ni ya Allah. Kalau boleh berhentikan aku isap rokok sampai bila-bila. Ya, ni nak isyak ni. Ikutkan lepas maghrib nak pergi kat luar sekejap isap rokok, lepas tu baru masuk balik. Tapi bayangkan nak solat isyak lepas ni ya Allah. Nak berjumpa dengan kau lepas ni ya Allah, tahankan aku sekejap ya Allah, tahan. Bagi kuatan pada aku, ya Allah. Katakanlah tuan-tuan, mengintih pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saat seorang hamba mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meninggalkan suatu maksiat, meninggalkan satu dosa, tuan-tuan, takkanlah Allah Ta'ala tak bantu, tuan-tuan? Cuma kenapa tak rasa terima bantuan? Sebab apa? Sebab tak minta. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan tentang seorang penari, tuan-tuan. Ya? Penari yang dekat Istana Budaya itulah. Yang sekarang ni tak kerja dah sebagai penari, kerja dekat bagai admin Istana Budaya, tuan-tuan. Abang tu. Orang lelaki, tuan-tuan. Ya. Apa yang dia minta? Orangnya agak lembut lah orangnya, agak lembut. Tuan-tuan, dia minta apa tuan dengan Allah Taala? Dalam keadaan dia tahu dia banyak dosa, dalam keadaan dia tahu dia banyak lupa pada Allah Taala, saat maknya meninggal. Dia balik ke kampung, buka buku Yasin, menangis. Orang lain belik muka surat lain, dia tak belik-belik muka surat tu juga. Sampai imam kampung tu perasan, tak apalah, hadiahkan bacaan Quran untuk arwah mak engkau. Kata imam tu. Apa kata berada tu? Ustaz, saya menangis bukan sebab mak saya meninggal. Sebab sebelum mak saya meninggal, saya dah tinggalkan mak saya dulu. Dia dah lama dah tinggalkan mak dia. Dia bukan sedih pun mak dia meninggal. Habis tu kenapa menangis? Takdir dia menangis tu sebab dia bila dia buka buku Yasin, dia tak tahu nak baca apa. Rupanya Allah Ta'ala jentik hati dia,
Sampai hati yang keras satu masa dulu tu boleh lentur, menangis dia. Tengok ayat-ayat Allah Ta'ala, apa aku nak baca? Dipikir tuan-tuan. Ya, imam tu punya ayat sikit je. Mintalah dengan Allah, moga-moga engkau dapat baca Quran. Itu je. Dia datang solat dekat Masjid Ibn Sina Titi Wangsa, tuan-tuan. Saya kuliah kat situ sebulan 2 kali. Tuan-tuan, lepas habis solat menangis. Lepas habis solat menangis. Sampai Imam Haji Saleh pun dah meninggal juga, tuan. Jumpa brother tu, kenapa menangis? Kenapa menangis? Kata, Ustaz, saya tak tahu siapa yang boleh ajar saya baca Quran. Lah, kau tak cakap dengan aku, kenapa? Ustaz boleh ke? Lah, aku imam. Kalau aku tak imam, kalau imam takkan tak boleh ajar baca Quran, ni aku ajar. Tuan-tuan, hari ni sampai Yasin pun dia hafal. Tahlil pun dia hafal, tuan-tuan. Doa lepas tahlil itu pun dia hafal. Masya Allah. Tuan-tuan, apa word dia daripada saya? Ya, tuan-tuan, kita ngajar dia. Rupanya subuh tu, lepas subuh tu, dia pula ngajar saya. Ya, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya yang bekas penari ini pun ketika minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Ustaz takkan minta dengan Allah, Allah Ta'ala tak bagi. Ha tu. Tuan-tuan, saya lontarkan balik apa yang dikata pada saya tu pada kita semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang yang bergelumang dengan maksiat, dia cerita apa maksiat dia buat, tuan-tuan. Cuma Alhamdulillah 2 benda tak buat. Apa dia? Berzina dengan minum arak, dia tak pernah buat. Dunia, berzina minum arak tak pernah buat. Tinggalkan solat biasa. Tidur lelaki perempuan satu bilik penari-penari, itu biasa, tuan-tuan. Apa tu orang pakai apa? Sosial cukup teruk, itu biasa, tuan. Tapi kata Alhamdulillah Ustaz, berzina, minum arak tak pernah, dia kata. Ustaz, ketika saya orang berdosa macam saya, minta dengan Allah untuk pandai mengaji, Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan datang mengaji selalu kat masjid kita ni. Datang mengaji selalu. Solat jemaah datang selalu, Alhamdulillah. Takkan minta dengan Allah nak tinggalkan rukuk sekejap, Allah Ta'ala tak bagi kekuatan, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi, insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan teringat nak pergi solat, tinggalkan rukuk sekejap. Sebab apa ni? Nak berjumpa dengan Allah, kerana sewaktu solat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu yang paling dekat. Paling dekat. Tinggalkan sekejap. Ya, ambil berat pasal ni, ambil berat. Ambil berat. Sebab apa? Ni nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, kerana kita akan mengalunkan kalamullah dalam solat kita, bukan luar solat. Keadaan pembaca Al-Quran yang paling baik ialah bila mana dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala dalam solatnya. Jadi kita ambil peluang ni, insya-Allah. Tuan-tuan minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi, insya-Allah. Ya? Baik, kita sambung, tuan-tuan. Ya? Ni bukan marah, tuan-tuan. Ya? Ni bukan marah, ni cakap je, tuan. Cakap je, tak marah pun. Ya? Tak marah pun. Cuma kena sampaikan jugalah. Kena sampaikan juga, tuan-tuan. Minta maaf sangat-sangat. Ya? Baik. Kemudian, dan yang terpilih lebih afdal di sini apa dia? Ialah bersugi. Masuk bersugi itu ialah apa? Dengan menggunakan kayu arak. Bukan kayu arak yang memabukkan tu, memang senih kayu tu, kayu arak, tuan-tuan. Ya? Jadi akar-akar tu digunakan untuk menyucikan mulut kita, tuan-tuan. Kajian dah dilakukan. Ya? Bila mana bakteria daripada mulut diletakkan dekat satu kantas cermin untuk tengok guna teleskop, tuan-tuan. Teleskop ke mikroskop? Mikroskop teleskop tu yang tengok bintang tu, saya tertukar dia. Mikroskop, tuan-tuan. Berapa ribu kali didekatkan, tuan-tuan, diambil pula apa tu? Nampaklah bakteria daripada mulut kita ni. Ya, diambilkan perahan cecair daripada kayu sugi tu, diletakkan dekat tempat bakteria mulut tadi tu, tuan-tuan, mati, tuan-tuan. Mati bakteria tu, masya-Allah. Kayu sugi je. Cumanya ada orang yang biasa guna kayu sugi. Ada orang tak biasa guna kayu sugi. Ya. Orang yang mana jemaah ikut saya pergi umrah, tuan-tuan, biasa dekat Masjid Nabawi kita akan ajar. Bukan ajar, saya akan paksa, tuan-tuan. Memang paksa, kan. Tak baik sepatutnya, tapi tak apalah, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekalilah, tuan-tuan, dapatlah mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ya. Siapa yang tak pernah guna kayu sugi kat sini, tuan? Berani tak angkat tangan? Tak berdosa pun, tuan-tuan. Tak pernah guna kayu sugi, tak berdosa pun, tuan-tuan, jangan takut. Cuma nak tahu je lah. Ke kata-kata pernah guna, Pernah guna, alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau pernah guna, alhamdulillah. Kalau tak pernah guna, innalillah, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau pernah guna, alhamdulillah. Tuan-tuan, kayu sugi, tuan-tuan, kayu sugi, kenapa lebih afdal pula? Sebab ianya mudah dibawa ke mana-mana. Bahkan dengan keberkesanan penghapusan bakteria tu, tuan-tuan, dah terbukti dengan sebab kajian sains pada hari ini. Terbukti dah, masya-Allah. Ya. Jadi dengan sebab mudah dibawa tadi tu, bahkan untuk pengamalan kita dengan menggunakan kayu sugi itu lebih senang daripada kita guna berus gigi dan juga ubat gigi. Takkan nak bawa berus gigi, ubat gigi mana-mana, tuan-tuan.
Kayu sugi boleh bawa ke mana-mana insya-Allah, ya. Baik. Jadi yang paling afdal ialah dengan menggunakan kayu arak. Siapa yang mampu, yang tak mampu tuan-tuan, dia cuba jugalah. Ya, ada jemaah yang kita bawa tu dia cuba tuan, dia paksa juga, masya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dia paksa. Tapi lepas tu nak termuntah. Bila termuntah sekali dah cukup lah. Tak pusat, saya nak cuba juga. Dah kalau nak termuntah kotor masjid pula saya kata nanti. Sebab kita buat modul tu dalam Masjid Nabawi tuan-tuan. Dekat dataran kan. Kan muntah kotor pula masjid. Saya kata dah tak payah. Nak muntah nak buat berlatih kat hotel. Muntah kat hotel tak apa. Jangan sampai muntah kat sini tuan-tuan. Ada dia cuba juga, masya-Allah ya. Maka insya-Allah mudah-mudahan dapatlah pahalanya ya. Baik. Kemudian sekiranya tiada tuan-tuan, katakanlah kayu sugi tak ada, maka apa kata Imam Nawawi, boleh juga bersugi itu dengan ranting-ranting kayu yang lain. Maksudnya ambillah benda-benda yang kesat, ya, ranting-ranting kayu yang lain, dan dengan apa sahaja yang boleh membersihkan, seperti mana perca kain, ya, ataupun kita ada kain tuala, ya, kain sapu tangan, katakanlah tuan-tuan, ya, datang kat masjid, alamak, sebelum singgah masjid ada kawan ajak makan capati tuan-tuan. Ya, makan capati dan nak solat dah ni. Alamak, nak bersihkan mulut tuan-tuan, dia bawa sapu tangan. Kayu sugi tak ada. Ya, berus gigi pun memang tak bawa tuan-tuan. Ada sapu tangan, maka gunakanlah sapu tangan tu. Ya, dibersihkanlah guna sapu tangan dia tu, ya. Baik. Kain perca yang kasar dan juga asnan yang apa asnan ni tuan-tuan, cecair ataupun alat. Macam kalau kita ni lah apa, ubat gigi, tuan-tuan, ya, ubat gigi, ya. Apa kalau ataupun orang biasa guna apa yang untuk komor-komor ni. Itulah sebutannya tuan-tuan. Saya susah sikit nak sebut tuan-tuan, bahasa Arab ni saya susah sikit, itu sebutannya, yang biasa buat komor-komor tu kan, tu. Apa sajalah alat yang boleh bersihkan, sama ada cecair ke, asnan ni cecair benda tu lah, ya, cecair tu, sama ada ubat gigi ke, cecair tu pun boleh juga, ya. Dan lain-lainnya kata Imam Nawawi, ya. Dan pada hasilnya, bersugi dengan jari yang kasar itu ada 3 pendapat. Katakanlah tuan-tuan, dia kain pun tak bawa, ya, alat-alat lain pun tak bawa tuan-tuan. Kemudian takkan nak ambil guna baju dia, tuan-tuan, ya, dia pun rasa geli, ya. Maka tak dapat tidak, yang ada hanya tinggal jari je. Boleh ke tidak dia bersugi guna jari tadi, tuan-tuan, ya? Maka ada 3 wajah. Ulama bincang tuan-tuan, ibu-ibu ayah bincang pasal bersugi ni sampai penggunaan jari semata-mata tanpa ada alat lain. Hanya ada jari tuan-tuan. Itu pun kalau sekiranya jarinya tak kena potong lah, main mercun tuan-tuan. Ya, kalau tak ada jari tak tahulah macam mana. Ada jari tuan-tuan. Maka guna jari itu, kata Imam Nawawi, ada 3 pendapat. Bagi ashab, iaitulah sahabat-sahabat, ulama-ulama ijtihad dalam mazhab. Ini kena tahu tuan-tuan. Yang dikatakan ulama-ulama ijtihad dalam mazhab ini siapa dia? Antaranya ulama-ulama yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu. Contoh macam mazhab Syafi'i, ya. Ashab ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i itu siapa dia? Antaranya Imam Ghazali. Ya, dia bukan ulama mazhab, tapi dia ulama yang berpegang kuat pada mazhab Syafi'i. Imam Nawawi pun sama juga, cuma dekat sini dia tak gunakan pendapat dia. Dia ambil pendapat ulama-ulama yang lebih senior daripada dia. Ya, maka disebut sini ulama-ulama ijtihad dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Apa pendapatnya? Yang pertama, pendapat yang termasyhurnya ialah tidak berhasil, yakni tak ada faedah pun. Ya, kalau dia guna jari tuan-tuan, pahala tak dapat. Sebab apa? Tak ada faedah pun guna jari untuk membersihkan mulut. Ya, tak ada faedah. Pendapat yang kedua mengatakan berhasil, yakni boleh. Guna jari pun boleh juga, tak ada masalah. Ya. Yang ketiganya, pendapat ketiga yang lebih asah tuan-tuan. Apa katanya? Berhasil, yakni memandai, boleh dapat pahala. Dengan syarat jika tidak ada yang lain daripadanya. Kalau dah memang tak ada yang lain, maka gunalah jari. Sekurang-kurangnya ada jugalah ikhtiar. Ada juga ikhtiar, usaha kita untuk beramal supaya dapat bersihkan mulut kita paling kurang. Ya. Sekiranya kalau tak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, dia tetap guna jari dia tuan-tuan, maka tak ada faedah juga. Pahala tetap tak dapat. Ya. Dekat rumahnya ada berus gigi. Dia malas nak guna berus gigi. Kalau guna berus gigi, kena guna ubat gigi.
Dia sayang ubat gigi dia tuan, takut cepat habis. Dia pun guna jari je tuan. Guna jari hari-hari, guna jari je. Patutlah rumah dia pelik apa hal ubat gigi tak berkurang tuan-tuan. Ya, biasa benda yang dah guna tak berkurang, guna tak kurang ni wali tuan. Wali je guna tak berkurang, guna tak berkurang. Rupanya dia bukan wali, kuali tuan ya. Ya akhir tak nak gosok gigi dia sebab guna jari. Ketika ada berus gigi, ubat gigi ataupun alat-alat yang boleh cucikan mulut dia, dia tetap menggunakan jari, maka pahala tak dapat. Ini pendapat yang asah ataupun yang lebih tepat, pendapat yang nombor 3. Bermakna ibu-ibu ayah, ketika tiadanya alat untuk membersihkan mulut, ya, sama ada berus gigi ataupun kayu sugi, ataupun kain, ataupun apa-apa alat, gel-gel apa semua, ya, tak ada tuan-tuan, barulah kita gunakan jari, talian ayat ataupun pilihan yang terakhir. Kalau sekiranya ada yang lain, maka afdal guna yang lain. Ya, barulah yang jari, ya. Faham ya? Insya-Allah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan hendaklah bersugi mengikut melintang. Melintang giginya. Ni kalau ada, saya pun tak bawa kayu sugi tuan-tuan. Macam mana? Apa yang boleh dibayangkan? Tuan-tuan ada kayu sugi tuan-tuan? Boleh pinjam? Ada? Tak ada ya? Contohlah tuan-tuan ni, contohlah ni kayu sugi tuan-tuan. Ya, ni kayu sugi, kita pegang dia tuan-tuan. Ya, ibu jari dekat bawah kayu segi dengan jari kelingking pun dekat bawah. Ya. Tuan-tuan nak pegang macam mana pun silakan, tak ada masalah pun ya, tak ada masalah, nak pegang pun tak ada masalah tuan. Yang penting jangan terlepas. Ini pegang dah tunjuk cara macam terlepas tuan-tuan. Jadi lebih baik pegang ikut cara yang mudah kita pegang. Tak apalah ya. Baik. Jadi ibu jari dekat bawah, jari kelingking pun dekat bawah. Tuan-tuan ya. Bermula daripada kanan yang atas, depan. Yang depan ni kanan, yang belah kanan, yang atas. Yang atas. Tuan-tuan, bermula daripada yang atas, barulah yang bawah, yang belah kanan. Tuan-tuan, sampai belah depan, yang bawah belah kanan, naik pula yang depan, yang belah kiri. Jadi dia akan jadi macam apa? Jadi macam pangkah lah kot ya. Maka lintang melintang macam itulah. Ya, turun sini pula, sini pula, sini pula tuan-tuan ya. Jadi atas, bawah, naik balik ke atas belah kiri, bawah belah kiri pula, naik pula yang depan atas belah kanan, bawah macam tu tuan-tuan. Itu caranya. Azan ya. Azan insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi, ibu-ibu ayah-ayah ya. Ya, dan kata Imam Nawawi rahimallahu taala, dan hendaklah bersugi mengikut melintang giginya bermula daripada sebelah kanan daripada mulutnya, dan hendaklah ia berniat mengikut sunnah. Ya, maka tujuannya mesti niat sebab nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ganjarannya? Ganjarannya kata Rasulullah, as-salatu bisiwaki, solat dengan bersugi, afdalu, lebih afdal, min sab'ina darajat, lebih baik 70 kali ganda daripada orang yang solat tanpa gosok gigi. Tuan, ya, ataupun kalau kata tadi dia dah gosok gigi, kemudian dia isap ukuk balik, kemudian baru dia solat, tak dapat. Tuan, bukan sekat tak dapat, bahkan Allah Ta'ala benci lagi. Kan? Bukan sekat 70 kali ganda tak dapat, bahkan solat dia dalam keadaan Allah Ta'ala benci lagi. Ya, baik. Jadi, apa dia? Sebelum solat, gosok gigi tu, siapa yang bersugi sebelum solat? Maknanya yang macam tadilah. Sebelum dia ambil wuduk, dia gosok gigi dulu, kemudian ambil wuduk, datang nak melaksanakan solat. Ya, itu yang guna berus gigi. Yang guna kayu sugi, tuan-tuan, sebelum solat tu bersugi. Ya, bila bersugi, ganjarannya 70 kali ganda lebih baik daripada orang yang solat tanpa bersugi. Kalau kita sebut 70 kali ganda, macam mungkin tak rasa macam banyak sangat kot. Contoh macam ni tuan-tuan, kalau orang tu solat isyak kejap lagi 4 rakaat, dia gosok gigi. Dia gosok gigi kan? Kalau orang yang tak gosok gigi tu, dia kena solat isyak 70 kali, baru menyamai dengan orang tu solat isyak sekali. Macam itulah. Dengan sebab dia gosok gigi, dia solat fardu isyak, ganjarannya 70 kali ganda lebih baik daripada orang yang tak gosok gigi. Kalau nak bagi sama tuan-tuan, yang tak gosok gigi ni kena solat isyak 70 kali ganda, masya-Allah. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Taala juga bagi kekuatan kepada saya untuk saya mengamalkan. Tuan-tuan, solat jenazah, kemudian hantar jenazah sampai ke kubur, tuan-tuan, dapat pahala 2 bukit Uhud. Pahala, tuan-tuan, ya. 2 bukit Uhud. Siapa yang solat jenazah, kemudian hantar jenazah ke kubur, dapat 2 bukit, pahala 2 bukit Uhud. Siapa yang setakat solat saja, tuan-tuan, 1 je. Ya, jadi siapa yang berkelapangan lepas solat, hantar jenazah sampai ke kubur, 2 pahala bukit Uhud dapat, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.